Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton yang berada di luar sana. Okey, malam ini seperti yang kita janjikan dan seperti yang kita war-warkan sehari dua sebelum ini, kita membawakan dua orang panel bersama kita malam ini untuk membincangkan topik yang kita rasa agak hot dalam sehari dua ini. Okey, tajuk majlis kita malam ini ialah ibadah korban luar negara, persepsi atau realiti. Okey, baik. Pada 5 Ogos baru-baru ini, Suara TV, satu-satunya media tunggal yang melaporkan berkenaan dengan aduan-aduan orang ramai, aduan-aduan orang rakyat Malaysia sendiri berkenaan scam atau penipuan berkenaan dengan ibadah korban di luar negara. Okey, itu satu. Yang kedua, banyak isu yang dibangkitkan berkenaan dengan ibadah korban ini. Terlalu banyak contohnya penipuan dari segi harga. Okey, itu kita sembang lain lah. Itu bukan saya yang sepatutnya bercakap benda tu. Okey, kedua, kita ada panel dekat sini yang sepatutnya bercakap benda tu. Okey. Majlis kita pada malam ini kita bagi kepada 3 segmen. Segmen yang pertama kita ambil dalam 15 minit ya, tuan panelis. Kita rehat kejap 5 minit, kemudian kita sambung segmen yang kedua 15 minit. Kita rehat kejap dan kita akan terus dengan segmen ketiga, iaitu kita akan menjawab soalan-soalan daripada penonton dekat luar sana. Boleh tuan Toki dan Mario? Okey, sebelum kita mulakan majlis kita nak memperkenalkan dulu kedua-dua panel kita yang tidak asing lagi pada saya dekat Malaysia. Okey, di sebelah kita teruslah. Kita dengan masa yang tak banyak ni, kita akan terus dengan panel kita yang pertama, iaitu Dato' Nazim Johan, Pengerusi Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM. Orang yang tidak asing lagi dalam kerja-kerja kebajikan, memperjuangkan hak-hak pengguna. Banyak isu lah, daripada along lah, kereta tarik lah, dan macam-macam lagi. Semua pun kenal lah Toki ni ya? Tidak asing lagi. Dan yang kedua, panel kita yang rasanya kalau tengok muka dia pun
marah semacam ya malam ni. Lain macam dia. Mesra. Okey. Malam ni dia bawa watak baik, nampak cool. Tadi nampak macam garang semacam kan. Bila kita cakap pasal apa korban luar negara ni, lain macam tadi. Okey, tanpa membuang masa, kita minta ni dululah. Encik Nordin Mat atau Tuan Haji, berasal daripada bidang agro. Sorry lah, sepatutnya dia yang patutnya memperkenalkan diri tak? Okey, kita minta Tuan Haji Nordin Mat lah sendiri memperkenalkan diri dia. Mungkin Tuan Haji boleh kongsi dengan penonton dekat luar sana apa itu Kelab Generasi Transformasi Ruminan Malaysia atau GTR. GTR ni kalau kita bercakap pasal GTR, orang cuma tahu berkenaan dengan otomotif kan. Sebut GTR kereta lumba, Grand Turismo apa semua kan. Tapi ni NGO ni nama dia GTR. Okey, daripada otomotif GTR Agro, daripada NGO Agro. Okey, mungkin Tuan Haji Nordin Mat boleh memperkenalkan sedikit pasal NGO yang apa Tuan Haji bawa pada malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Haizal, pengurusi majlis host malam ni. Yang saya kagumi, saya sanjungi Datuk Nazim Johan, Tok Ki kita, yang saya rasa amat berbangga dapat duduk sepentas dengan Datuk pada malam ini, yang idola saya dalam memperjuangkan hak-hak pengguna di Malaysia ini. Dan saya perkenalkan, nama saya Nordin bin Mat, merupakan timbalan Presiden Kelab Generasi Transformasi Ruminan Malaysia, yang kita panggil GTR ni, Grup Transformasi Ruminan. Dan saya juga merupakan pengurusi koperasi GTR ini, yang mana kelab ini menghimpunkan penternak ruminan di Malaysia ini, dan kita berdaftar dengan ROS. Kita ada 5 cawangan di zon utara, zon pantai timur, zon selatan, zon Sabah dan juga di zon pusat. Kita ada lebih kurang dalam 5,000 ahli kita yang merupakan penternak ruminan. Jap, sebelum terus, apa ruminan tu apa dia? Ramai rasanya ramai orang tak tahu. Saya sendiri pun baru tadi Google apa tu ruminan kan. Okey, betul. Aizal, ruminan ni dia adalah terminologi dunia. Dia bukan sengaja kita panggil world terminologi dia memang ruminan. Ruminan merupakan haiwan ternakan yang mempunyai 4 perut. Macam manusia kita ada 1 perut, ruminan dia ada 4 perut. Contoh haiwan ruminan ni macam lembu, kambing, biri-biri, rusa, itu haiwan ruminan. Dan peternak ruminan ni, peternak ternakan ni adalah boleh menjadi members kita, dan sesiapa pun sebenarnya boleh join kelab kita. Kelab kita dalam 2014, dan yang bestnya yuran kelab kita ni sebenarnya RM1 semua hidup. Kita tak ambil yuran bulanan, tak ambil yuran tahunan, tapi kita buat macam-macam program sepanjang tahun, insya-Allah. Ahli tu kena terdiri daripada penternak lah. Tak semestinya sebenarnya, tapi kebanyakannya penternak ruminan. Tetapi sesiapa yang berminat dalam bidang penternakan, dia nak join, dia nak menceburi bidang ni, dia boleh join kelab kita. Bayar RM1, semua hidup jadi ahli. Kalau tak suka, kita pulangkan RM1, so dia boleh keluar daripada persatuan kita. Mungkin Tuan Haji boleh ceritakan sedikit pengalaman Tuan Haji dalam bidang agro ni. Ya, saya berpengalaman mungkin lebih 15 tahun dalam bidang ternakan, terutamanya kambing dan biri-biri. Dan saya menceburi dalam semua aspek penternakan ni, dari pengiputan, trading, jual beli, penternakan, konsultan, infrastruktur, bidang daging sampai ke steak house, semua kita cuba untuk buat dalam bidang ini. Alhamdulillah, dan benda ni kita encourage ataupun menggalakkan lagi. Okey, kalau cakap pasal Tuan Haji punya pengalaman ni rasanya banyak sangat lah kan. Orang, saya rasa penonton dekat luar sana elok Google sajalah daripada kita. Kalau bercakap pasal pengalaman kegiatan Tuan Haji ni rasanya sampai esok pagi tak habis tak? Betul. Okay. Sekarang ni kita terus kepada topik kita. Saya sendiri pun rasa excited berkenaan dengan tajuk ni sebenarnya. Ibadah korban luar negara, persepsi dan realiti. Okey, saya nak tanya Tuan Haji, berkenaan dengan tajuk ni, apa yang menjadi trigger kepada Tuan Haji untuk tampil ke pentas malam ni? Baik, terima kasih Haizal. Okey, saya ceritakan sedikit. Sebenarnya ramai orang tak tahu, saya tak pernah ceritakan kisah ni.
kira-kira 4-5 tahun lepas, semasa saya sebagai pengimport kambing antara yang terbesar di Malaysia, kita bawa lebih kurang 40,000 50,000 ekor kambing ke Malaysia untuk korban akikah dan sebagainya. Sewaktu tu ada satu kumpulan yang terdiri daripada penganjur korban luar negara ni datang jumpa saya untuk membeli kambing untuk buat korban. Sebab penganjur ni buat korban luar negara, dia kata dia nak buat korban dalam negara. So saya cakap lah, waktu tu saya jual dalam RM650 seekor. Tapi penganjur tu tanya, boleh tak kami punya bajet RM400 saja? Sebab di luar negara dia boleh buat harga RM200-300. So dia cakap dia boleh buat, dia minta bajet saya RM400. Saya cakap dekat dia tu, kalau saya bergurau dengan dia, saya cakap, you nak yang bawah 400, you pergi ambil kakus yang lamb ataupun daripada New Zealand yang frozen tu, itu bolehlah dapat harga macam tu. Dan yang mengejutkan saya, dia cakap, So frozen boleh dikorban ke tak? saya tanya dia, you nak buat korban? Dia cakap, tak apa, kita yang penting nak bagi daging kepada orang yang memerlukan. No, this is korban, you kena sembelih yang hidup. Daripada situ saya trigger yang orang yang menganjurkan korban luar negara ni, dia punya pemikiran macam mana. Jadi daripada situ saya memerhatikan, saya mula menyelidik akan orang kata aktiviti penganjuran korban di luar negara ni, yang pada satu ketika dulu sebenarnya saya lihat pendakwah kita pergi ke Kemboja, pergi ke orang kata Afrika, dia orang berdakwah agama Islam, dan bila tibanya musim korban, dia kutip-kutip duit, dia buat ibadah korban untuk orang-orang sana. Tetapi apa yang berlaku hari ini, terutamanya pada tahun ini, saya melihat beratus-ratus penganjur korban luar negara yang entah datang daripada mana. Ada yang pertama kali, ada yang baru tubuh company sebulan dua, dah berani untuk mengutip duit orang ramai, dah boleh lantik ejen-ejen untuk mengutip duit korban, dapat pula tempahan order beribu-ribu. Ada yang mengaku dia dapat tempahan order 7,000 ekor lembu di luar negara. Tetapi kita melihat apabila korban itu telah berjalan, kita tidak melihat bukti-bukti yang sebenarnya. Malah kita jumpa benda-benda yang sangat menimbulkan wasangka. So sekarang ni Tuan Haji nak bagi tahu asal usul korban dekat luar negara ni daripada geng-geng pendakwah lah. Okey, jadi macam mana boleh jadi? Okey, tak apalah, itu kita simpan soalan tu untuk segmen yang seterusnya. Sebab kita segmen ni untuk memperkenalkan diri saja. Ini dah masuk, dia dah naik share dah ni, kan? Dah masuk gear kedua dah. Okey, kita pergi kepada Dato' Nazim Johan, atau yang lebih mesra dengan panggilan Tok Ki di kalangan aktivis masyarakat dan di kalangan pengamal media sendiri. Kenal rapat dengan Tok Ki ni lah, dengan Dato' Nazim ni sebagai Tok Ki. Okey, saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi lah Tok Ki ni rasanya, sebab semua orang dah kenal kot. Atau kalau Tok Ki nak membebel sikit pasal diri Tok Ki atau PPIM sikit, mungkin boleh kita bagi seminit dua untuk memperkenalkan diri. Okey, tahun ini kita kira-kira dah 25 tahun. 25 tahun. Okay. Maknanya kalau ada juga yang kat sini umur tak sampai 25 rasanya. Jadi kita melalui satu perjalanan yang agak lama, yang kalau nak diceritakan, orang kata macam mana 25 tahun ni. Saya kata kadang-kadang kalau nak dicerita adalah kau pergi dekat tempat yang orang bakar kambing tu, kalau dia pakai arang, kau pergi pegang arang tu. Macam tu kalau nak cerita lah. Yalah, kadang-kadang okey, tapi banyaklah cabarannya. Jadi itulah sedikit kalau nak cerita pasal perjuangan melindungi atau membela nasib pengguna, yang termasuk juga dalam kes-kes yang ini. Okey, maknanya kes korban ada sekali berkaitan dengan PPIM. Dia tak kisah korban, dia jadi terkorban masalah. Okey, Tok Ki cakap 25 tahun perjuangan. Okey, kalau kita cakap pasal 25 tahun perjuangan dalam masa 45 minit ni, memang sampai lusa. Tak aci lah orang kata kan. Kita kena bercakap dalam masa 25 tahun pula, ya tak? Okey, kita terus kepada topik kita, ibadah korban luar negara. Satu persepsi atau realiti, Tok Ki. Okey, kita tahu PPIM ni adalah tempat selain polis, balai polis atau pejabat-pejabat YB,
PPIM ni adalah tempat segala macam laporan oleh pengguna dan pelbagai isu. Dan kita, seperti yang kita laporkan dalam 2-3 hari lepas, terdapat ramai pengguna dan orang yang dikatakan sebagai mangsa dalam isu ini datang ke PPIM untuk membuat laporan. Mungkin Tok Ki boleh ulas sedikit. Okey. Ada berapa ramai yang datang membuat laporan tersebut? Agaknya kalau kita ceritalah just background sikit, mungkin lebih 10 tahun dahulu kita mula menerima aduan-aduan berkaitan haji dia berkait lah dengan korban juga ya. Lepas tu berkaitan dengan umrah, berkaitan dengan benda makan tu dah biasalah. Jadi pasal haji ni kita biasanya sampai almost setiap musim haji kita kena pergi ke airport. Kita pergi ke airport, pergi turun ke airport, tengok orang-orang yang menangis pasal tak dapat terbang, visa tak ada, macam-macam lah ceritanya. Itu hampir setiap tahun. Umrah pun macam tu. Tapi kebelakangan ni kita terima juga aduan yang berkaitan dengan akikah korban. Korbannya ni yang macam-macam yang kita tengok kadang-kadang tak masuk akal. Tak masuk akal tu kadang-kadang melibatkan kejahilan melampau punya juga. Contohnya nak pergi haji, nak pergi umrah berapa ribu? 2,000 pun ada. Umrah kat mana tak tahu. Umrah 2,000. Umrah sampai ke airport macam balik lah. Jadi benda-benda yang seperti ini yang terjadi, yang kita tak mungkin. Sebenarnya kita ni orang tua kan, yang takut sikit. Kalau orang nak tipu, mungkin dia tipu pasal jual beli kereta. Tapi kalau pasal haji ni orang jadi macam takut je kan. Nanti kan orang doa ke benda. Tapi malam ni kita tengok tidak berlaku. Orang dah tidak takut. Jadi ni timbullah cerita-cerita pasal korban di luar negara lah. Tok Ki sendiri pun banyak dulu biasa bagi di Cambodia, di Afrika, di mana-mana. Maknanya Tok Ki sendiri memang pernah terlibat lah dalam korban memang dekat luar negara ni. Kita pun tak tahu sama ada kita tertipu ke tidak. Okey Tok Ki, since Tok Ki pun dah memang pernah terlibat dalam korban luar negara ni. Okey, kita balik kepada PPIM. Ya. Agak-agak dalam sepanjang tahun ni, berapa banyak aduan atau laporan daripada mangsa kepada PPIM? Dan apa pula tindakan PPIM? Okey, dia macam ni. Aduan tu dia ke arah keraguan. Contohnya saya dah belanja, saya dah bagi duit macam ni. Ya ke tak ya? Gambar boleh buat. Gambar pun ada, orang buat gambar memang ada. Tapi persoalannya, siapa yang nak mengesahkan? Okey. Pasal sebenarnya di luar sana penipuan ataupun memang hari-hari berlaku. Macam saya sebut tadi, orang dah tak takut. Jadi kita lihat macam korban ni, pasal yang menjawab telefon pun kita tak kenal, yang orang pun kita tak tengok. Kita masuk je duit dan kita pun okey, alhamdulillah kita korban. Maknanya kita jangan potong rambut bila kita kena hati-hati dengan keperluan korban. Pasal kita yakinlah. Tapi kebelakangan ni timbul pasal agaknya orang mula bertanya-tanya betul ke tak betul ke. Kadang-kadang dah telefon lepas tu dah tak dapat. Jadi kadang-kadang janji-janji tu mencurigakan. Jadi sama ada benda tu betul atau tidak betul. Jadi persoalan yang timbul adalah macam mana kita nak tahu benda ni betul tak betul? Okey, maknanya PPIM sendiri kita terima aduan orang minta kita check, kita nak check macam mana kita nak pergi Afrika kot. Atau pasal dah korban, nak tengok macam mana, takkan nak cari benda lagi ya. Tok Ki, rasanya umum mengetahui, satu Malaysia tahu bila ada isu berkenaan dengan Along, tarik kereta PPIM
datang ambush ke premis penganjur atau syarikat yang terlibat. Okey, untuk isu korban ni ada tak PPM setakat ke ini pergi Afrika? ke tak maksud saya sebab ada ada penganjur kita yang daripada Malaysia sendiri. Ada kalau kita tengok dalam laporan kita pun ada 2, 3 dan beberapa sebenarnya syarikat yang mengendalikan yang berpusat di Malaysia ini sendiri. Ada tak PPM pergi ke premis mereka? Kita bertanya, tapi kadang-kadang tidak dapat kerjasama. Ya, dan kita juga kadang-kadang meragui. Tapi kita ni nak mengesahkan tidak lain kalau kita pergi turun padang. Kalau tidak, macam mana kita nak sure? Jadi ini satu benda melibatkan amal. Kata orang puasa, kalau saya kata saya puasa, siapa nak cek, boleh cek saya puasa tak puasa? Contohnya lah. Jadi benda ini melibatkan keyakinan, ya, kepercayaan, yang mana bila kita persoalkan, dia kadang-kadang dia jadi sensitif. Apa dia jadi sensitif kan? Kau tak percaya? Jadi ditimbul benda-benda yang tak seronok didengar. Tapi kita perlu sedar, ya, kita perlu sedar. Akhirnya saya rasa pasal yang keluar duit kita, yang kita bagi duit pun kita tak tahu macam mana, dan penipu kat luar. Saya tak kata dia orang penipu, ya, pasal tak tahu mungkin dia korban yang kecil sikit ke, yang besar sikit ke, yang mungkin yang harga 400 punya ke. Jadi kita tak tahu. Tapi apa pun yang kita nak kongsi di sini adalah kita seharusnya nombor satu bertanya. Pasal bila dah berkorban, kita pun tak tahu ke mana nak cari orang tu pun tak jumpa. Maknanya yang kita nak berkorban, kita juga bertanggungjawab. Maknanya kita tak boleh kata aku dah bagi duit cukup. Okey, maknanya peserta korban tu sendiri kena mengambil tanggungjawab. Dia bermula daripada situ. Dia bermula daripada peserta tu sendiri. Kena selidik sama ada apa betul tak betul lah. Ya, organisasi ini betul atau tidak, ya tak? Orang kata niat cukup, tapi saya tak berapa nak cukup. Okey, kita akan berehat sebentar dalam 5 minit untuk memberi laluan kepada video yang kita akan sajikan. Okey. Saya adalah salah seorang peserta yang terlibat di dalam program korban luar negara tersebut. Pembayaran telah diselesaikan pada 24 Julai baru-baru ini. Saya mula rasa tak sedar hati apabila pada hari raya yang kedua, kalau saya tak silap, pihak tersebut mula berkongsikan gambar-gambar binatang kurban di channel Telegram mereka. Okay, saya sebenarnya cuba go through, scroll down gambar-gambar tersebut untuk mencari nama saya pada binatang, pada lembu itu. Tapi semakin banyak saya scroll gambar dan cari nama saya, ada yang tak clear dan ada yang memang nama tak clear lah. Tapi yang clear tu saya nampak ada banyak gambar yang lebih kurang sama. Apa yang saya dan isteri saya cuba dapatkan adalah penjelasan kenapa gambar korban atau lembu korban yang sama tetapi pada nama yang berbeza dikeluarkan oleh organisasi atau dihantarkan organisasi kepada peserta-peserta korban. Jadi sebab itulah isteri saya telah menghantar ataupun tag organisasi hasil daripada individu yang komen di Facebook supaya mendapatkan kepastian. Sehingga tagnya itu telah di-remove atau dipadam. Ini akan boleh juga menyebabkan pandangan negatif kepada individu supaya apa jua masalah yang berlaku, kita sebagai individu yang matang, rakyat Malaysia yang matang, kita tidak perlu untuk terus marah atau sebagainya, tetapi jika ia dapat dijelaskan dengan baik, ya, kita dapat menerimanya. InsyaAllah kita harap perkara ini diselesaikan dengan cara yang lebih baik. Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM menafikan fitnah yang tular di media sosial bahawa pertubuhan itu melakukan penipuan terhadap ibadah kurban Aidiladha lalu yang dilakukan di Afrika. Pengasasnya Datuk Rosli Atan berkata, tuduhan tidak berasas itu sengaja dilakukan pihak yang cuba mengambil kesempatan terhadap program Kembara Kurban 1001 Asnaf di Afrika yang telah memberi manfaat kepada lebih 700,000 penerima di negara yang terlibat.
kita berhubung dengan Majlis Agama Islam mereka. Kita kenal mufti mereka. Kita mendapatkan surat kelulusan daripada mereka dan persetujuan sebelum kita mengorak langkah untuk melaksanakan ibadah korban di sana. Dengan itu, akhirnya Alhamdulillah kita telah berjaya. Alhamdulillah kita telah mengagihkan daging-daging korban kepada fakir miskin di benua Afrika. Dan kita akan juga meneliti pihak-pihak yang lain, bukan saja Nordin bin Mat. Siapa saja yang mengeluarkan kenyataan fitnah. Saya lihat ada beberapa pihak cuba juga mengambil kesempatan dalam isu yang trending ini dengan membuat tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Jadi di pihak peguam, kita tidak bercadang untuk mengambil perintah injangsi kerana kita kira sidang media yang diadakan ini cukup jelas. Saya juga bagi pihak klien, bagi pihak yayasan meminta kita menuntut semua pihak menghentikan sebarang kenyataan, tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan, dan yang mana-mana telah keluar kenyataan tu, kalau secara salah mengeluarkan kenyataan, sila turunkan segala posting-posting yang telah pun dibuat di media sosial. Penjelasan diberikan pada sidang media khas di pejabat YBIM di Putrajaya siang tadi. Peserta ibadah korban di negara ini ujarnya tidak perlu risau kerana sijil korban dilakukan di negara berkenaan akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat. YBIM juga telah membuat laporan polis dan tuntutan saman akan dikeluarkan kepada pihak berkaitan. Fitnah didakwa ditulis oleh individu bernama Nordin Mat yang dipercayai seorang ahli perniagaan dan mempunyai niat memburukkan YBIM. Ia tular di media sosial pada 5 Ogos lalu. Okey, berbalik kepada segmen seterusnya. Okey. Berkenaan dengan isu teknikal lah. Tadi Tuan Haji ada bercakap berkenaan dengan apa tadi? Sejarah, bukan sejarah lah, asal usul ibadah korban di luar negara ini yang bermula daripada kumpulan-kumpulan pendakwah dan kemudiannya kerja diambil alih atau ada pihak yang mengambil kesempatan terhadap kerja-kerja dakwah ini dan dijadikan sebagai, kalau kita boleh cakap, sebagai bisnes. Ya. Okey, mungkin Tuan Haji boleh elaborate sikit pasal berkenaan dengan tu. Okey, sebagai kumpulan yang memang dah lama menjalankan aktiviti peternakan yang dicari setahun 2 kali oleh orang. Orang ramai cari peternak lembu, kambing kat Malaysia ni 2 kali je setahun selalunya, kan? Time raya puasa, time raya korban. Yang lain daripada tu dia cari untuk akikah, kan? Tapi kumpulan kita menjalankan aktiviti korban akikah ni memang dah lama lah. Semua orang memang target waktu korban, waktu akikah dan sebagainya. Tetapi apabila kita melihat penganjuran korban luar negara ni, pada kita ibadah korban satu ibadah yang sangat suci, dan kita menyediakan ternakan yang terbaik, ternakan yang cukup sempurna, tak boleh cacat dan tak boleh kurus, tak boleh orang kata sebarangan. Even memang dibenarkan buat korban lembu betina, tapi kita tak galakkan. Tak galakkan sebab apa? Sebab lembu betina itu bunting, dibenarkan. Tapi bila lembu betina itu bunting, tak salah juga sembelih, tapi dia merugikan industri ruminan kita. Mana kata kita dah sembelih lembu betina, kita tak dapat hasilkan lagi anak-anak dia. Apa yang kita lihat dalam korban luar negara ni, ada 2 faktor yang paling penting yang kita lihat. Pertama, dari segi harga dan juga spesifikasi ternakan itu sendiri, dan kedua dari segi operasi ketulusan dan juga audit data yang korban itu dibuat. Saya sentuh soalan yang pertama tadi, ataupun poin yang pertama tadi, iaitu harga dan spesifikasi. Okey, berkenaan dengan harga, saya nak mencela sikit boleh? Okey, saya perhati dalam satu grup di Facebook. Okey, dan pernah juga nampak iklan berkenaan dengan korban di luar negara ni. Dia kata korban untuk di Afrika, Tanzania dan di Afrika lah, satu bahagian RM200. Logik tak logik? Okey, mungkin Tuan Haji boleh bercakap pasal harga tu dan macam sambung dengan spek tadilah. Okey. Soalan yang sangat menarik dan sangat ditunggu ramai sebenarnya. Ada tak
lembu yang boleh dibuat korban satu bahagian RM200, 7 bahagian RM1,400. Dulunya saya percaya, katanya ada lembu yang berharga RM1,000 di Afrika. Kalau you sebut tadi Tanzania. Okey, RM200 darab 7, RM1,400. Sebenarnya boleh dapat lembu di Tanzania yang kecil, yang kurus dan sebagainya. Sebab itu bila punya tahun ni pun boleh dapat. Okey. Tetapi adakah orang yang buat pakej korban RM200 ni darab 7, RM1,400 ni dihantar semua duit tu untuk NGO sana? Yang soalan pertama, adakah dihantar cukup RM1,400? Yang kedua, adakah orang yang terima RM1,400 tu betul-betul cari lembu yang dapat harga tu? Saya baru tanya Tok Ki, kita ada sahabat kita di Tanzania sekarang ini. Dia stranded kat sana sebab PKP, sebab COVID-19. Dia stranded selama 5 bulan di Tanzania. Dia pusing. Satu Tanzania, saya tak sebutkan nama dia, tapi warga netizen mungkin kenal. Saya tanya dia, bang, dekat Tanzania korban tahun ni macam mana? Berapa harga lembu? Dia cakap harga lembu saya tak sure, tapi nak cari lembu korban kat Tanzania bukan satu yang benda yang mudah. Dia cakap macam tu. Dan saya bertanyakan seorang sahabat kita GTR yang bekerja di Somaliland. Selama 9 tahun dia bekerja di Somaliland dalam bidang beli jual ternakan. Saya bertanya kepada mereka, di Afrika, di seluruh negara Afrika, negara mana lembu korbannya yang paling murah? Orang yang berpengalaman, Kenya, dia cakap. Okey, di Kenya berapa? 1,500 yang cukup sifat untuk korban. Tapi itu beli di ladang. Kalau beli di ladang sembelih okey lah. Tapi kalau nak buat program besar-besar, kos dia, transportation dan sebagainya, dah mencecah RM2,000 yang sebenarnya untuk korban. Yang saya cakap saiz dan spesifikasi yang betul untuk korban. Kalau beli lembu kurus, lembu yang terencat, lembu yang kecil, boleh dapat RM1,000 pun. Itu maksud kita. Okey. Yang kedua, seperti negara Kemboja. Okey. Negara Kemboja dulunya betul, memang lembu di negara Kemboja ni murah. Disebabkan negara itu mundur, penternak dia bela di kampung-kampung. Tetapi tidak dalam masa 5 tahun kebelakangan ini, harga lembu di Kemboja naik sehingga berapa? Untuk lembu korban yang perfect, tak kurang RM3,000. RM3,000 bermaksud satu bahagian kalau beli lembu saja RM450. Senang-senang lah kan? 5 kali 7 3, okey, RM450. Senang-senang. Tapi ada orang kata, penganjur kata, dia boleh beli lembu korban ataupun dia buat korban di Kemboja dengan harga tak sampai RM300. Tak sampai RM300, bermaknanya RM2,100. Sebab apa saya kata tak logik? Yang pertama, kita dalam bidang peternakan ni memang kita banyak import lembu daripada Thailand, daripada Myanmar. Okey, memang setiap hari, setiap bulan lembu-lembu daripada Thailand, Myanmar masuk. Dan untuk pengetahuan semua, Kemboja yang terletak di antara Vietnam dengan Thailand ni, bukan dimaklumkan, memang depan mata kita sendiri. Orang Vietnam setiap hari akan cross Kemboja ni, pergi ke Thailand, pergi ke sempadan Myanmar di Mae Sot sana untuk membeli lembu tu. Kalau betul ada lembu murah dekat Kemboja ni, dah habis dah orang Vietnam akan beli. Faham tak maksud saya kan? Jadi kita yang membeli lembu daripada Indo-China ni, kita tahu harga semasa. Untuk membeli lembu dengan harga yang tak munasabah, memang orang kata terdedah. Mungkin penganjur di sini tidak berniat ataupun tidak berniat untuk menipu. Tetapi macam mana dia nak make sure lembu di sana betul-betul dibeli dengan harga yang betul? Contohnya yang macam di Tanzania, saya perasan posting yang you tanya tadi kan, Tanzania lembu dia 200 satu bahagian, kambing dia 230, tak silap saya posting itu. Okey, kita pernah bertanya kepada penganjur tu, saya tak sebutkan nama, berapa spesifikasi lembu yang harga RM200 satu bahagian. Mereka menjawab harga dia 100, berat lembu tersebut 140 kilo.
Lembu mana yang 140 kilo ni? Lembu KK kita yang kecil tu pun dah 250 kilo. Dan kita tanya dia, besar sikit daripada kambing. Maknanya anak lembu lah. Anak lembu. Anak lembu diorang korbankan. Tak. Maksud saya macam ni. Dia bagi tahu berat 140 kilo. Okey. Daging dia 80 kilo. Lepas tu kambing pula dia kata 12 kilogram. Bermaksudnya apa? Bermaksudnya dia tidak tahu apa-apa pun pasal teknikal lembu ini. Okey, maknanya dekat sini bukan setakat kita boleh cakap atau kemungkinan penganjur dekat sini juga di scam oleh dekat sana. Saya bimbang benda tu berlaku lah. Kan kalau orang tahu orang Afrika kat sini pun terkenal dengan skamer tu kan. So kita pula tahun PKP ni tak ada satu penganjur pun yang boleh pergi ke sana untuk melihat, memantau, mengaudit. Jadi persoalan yang sangat besar tu kan. Macam mana benda tu nak dipantau. Okey, maknanya dekat sini selain peserta yang selalu mengadu jadi mangsa scam ibadah korban ini, maknanya kemungkinan besar juga penganjur dekat sini juga adalah mangsa scam kepada korban di sana. Kemungkinan besar. Okey, tadi ada satu lagi technical part. Okey, selain daripada harga dan spesifikasi, izinkan saya cerita pasal operasi untuk korban ni. Okey. Sebab okey, Tuan Haji boleh tak kita saya tahu Tuan Haji tengah bersemangat sekarang. Okey, boleh tak kita bagi rehat Tuan Haji kejap untuk cerita pasal teknikal tu. Kesian tengok Tok Ki duduk dah 10 minit nak dengar. kita dengar pula. Okey, tadi Tuan Haji ada cakap berkenaan dengan ketelusan yang kita boleh persoalkan ketelusan dekat situ oleh penganjur dekat sini dan dekat sana. Okey, sebagai penggerak PPIM sendiri yang kita tahu banyak terlibat dalam masalah-masalah teknikal berkenaan dengan isu-isu, pelbagai isu lah berkenaan dengan enforcement apa semua yang dibuat oleh agensi kerajaan dan kementerian sendiri berkenaan dengan macam-macam isu. Okey, bagi di pihak PPIM sendiri, apa yang agak-agak kerajaan boleh buat bagi membendung isu ini? Okay. Kalau kita bercakap pasal inilah enforcement lah. Dia biasanya dia kena memang kita bercerita pasal tak mau regulasi kan. Tetapi kadang-kadang amat perlu. Pasal yang terkena ni adalah mereka yang agak jahil. Dia pun mengharapkan benda ni betul. Dia pun tak cek tak apa benda. Jadi di pihak kerajaan, sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, yang tak hendak penipuan berlaku terhadap rakyat dia, maknanya dia kena menyediakan beberapa kaedah. Contohnya sesiapa yang nak buat korban kena ada submit dia punya butiran. Kalau tengok macam director, kalau orang yang macam tuan ni, okey lah, maknanya dia ada kan, dia tak tahu seekor lembu ni 1,000 pound ke berapa pun dia pun tak tahu. Jadi kita nak tengok background juga. Kita kena tengok background dia macam mana, apa yang dia mampu nak buat, ataupun dia appoint panel lah, atau panel yang boleh yang boleh melantik, yang boleh faham, yang boleh orang tanya. Jadi kalau hari ini kadang-kadang kita tengok, contohnya kita berdua kita pakat mari kita buat ni korban, masuk satu masuk okey, kita okey tak, maknanya kita masuk poster, buat poster hantar. Hantar je poster terus, orang hantar duit. Siapa tak percaya kan? Jadi kalau kita tu pasal kita takkan nak menipu pula. Kalau tidak duduk kat sini mati kena kerja dia orang. Maksud saya, hakikat di luar sana kadang-kadang yang buat tu pun dia pun tak tahu benda. Mungkin kita harap yang terbaik adalah niat dia baik, dia kena tipu. Kalau niat dia tak baik, dia pun nak menipu, orang sana pun nak menipu, dah double jeopardy pula. Jadi ini yang kita seharusnya ada. Kita maknanya mendaftar siapa dia ni, betul ke rekod dia sebelum ni okey ke tak okey. Kok dulu dia dah menipu, pasal hari ni saya bercakap macam ni pasal penipuan yang terjadi di luar sana tu macam tak masuk akal. Terlalu banyak penipuan. Contohnya penipuan forex ni dah 10 tahun tiap-tiap, ya Allah, musim kena tipu.
bukan tipu sebahagian 200, sebahagian 500 atau 700. Ini yang berpuluh-puluh juta ni. Maknanya orang buat yang ini maknanya yang ini mudah sikit buat. Pasal itu nak kena tunjuk pejabat, nak kena tunjuk. Ini tak payah tunjuk apa, poster je. Poster ada nama betul, tak tahu. Kalau pakai pula account scam pula. Jadi duit pun masuk. Jadi rasanya lah kita ialah tugas kerjaan adalah untuk membantu melindungi rakyat dia daripada perkara-perkara yang dikhawatiri akan tertipu disebabkan penipuan yang begitu banyak. Jadi maksud Toki, yang menipu itu ramai sangat. Macam mana nombor satu kita nak determine dia tidak tipu? Nombor satu, kena daftar lah betul-betul. Syarikat daftar dengan JAKIM ke? Paling tidak. Jadi okey, kau nak buat tahun ini ataupun kau punya perancangan nak buat korban di mana? Kalau dia buat kat North Pole macam mana? Singa tadi tu sebab bila bercakap pasal mendaftar ni, maknanya Toki setuju bahawa kerajaan atau agensi kerajaan menubuhkan satu badan atau panel bagi ejen atau membantulah. Contohnya you kena daftar dengan kedutaan kita di mana-mana lah. Jadi kau di negara yang terlibat sikit, lah. dia boleh pergi tengok. Ni tak ada benda pun. Jadi kita menggalakkan orang menipu. Bercakap pasal pendaftaran tadi. Mendaftar dekat panel kerajaan atau agensi mana-mana kerajaan. Kalau kita tengok dekat, ada satu posting lah di Facebook. Ada satu brother ni, saudara ni, dia kata ada syarikat ni atau organisasi yang mengendalikan ibadah korban di luar negara ini, dia mendakwa dia orang dah buat bertahun-tahun lamanya dan beribu ekor telah dikorbankan. Korban tu orang ke apa? Wallahualam, sama ada lembu atau orang tu sendiri terkorban. Dan dia kata bila diselidik balik latar belakang organisasi ini, mereka sebenarnya syarikat mereka baru didaftar dekat SSM dalam 2 atau 3 bulan yang lepas. Mungkin saya rasa Tuan Haji tahu isu tu, dan mungkin Tuan Haji ada pandangan berkenaan dengan isu berkenaan. Itu betul. Sebab ada, kita tengok beberapa penganjur yang kita selidiki pun, kita pergi cek SSM dia pun daftar ke yang posting yang tanya tu Tuan Haji punya orang sendiri. Kan? Sebab tu daftar bulan 5 2020. Bulan 6 dah start kutip duit. Macam mana kita nak, walaupun dia mengaku dia dah, orang kata dah buat bertahun-tahun, tapi baru daftar, dan kita sedidik SSM budak-budak muda yang orang kata baru nak belajar berniaga tapi belajar menipu. Baru belajar menipu. Baru belajar menipu pun boleh. Tak payah susah sangat. Sebab dia cepat sangat. Senang. Daftar dan benda, terus menipu. Benda yang nak buat paling senang. Ada nombor akaun, ada poster. Boleh cek makan. Lesen menipu. Lesen menipu. Bukan susah. Bukan saya yang cakap, Tok yang cakap lesen menipu. Ada poster, ada video, bagi rakaman sikit, dah boleh kutip duit. Dan benda ni yang saya peliknya, sebab tak dipantau oleh, orang kata bila dia buat online macam tu, dia kena dipantau oleh SKMM, bisnes luar negara perlu dipantau oleh BNM, keperluan orang kata hak-hak pengguna perlu dipantau oleh KPDNKK. Saya sangat menghargailah kalau ucapan Datuk tadi, kalau boleh biarlah benda ni ada orang yang pantau. Kami di Malaysia ni, orang buat korban, nak buat korban tahun ni tu kan, bukan setakat nak minta permit sembelihan jabatan, kena pergi ke Majlis Agama Islam Daerah, kena pergi jumpa Nazir, nak ambil kat surat kat siapa pun tak tahu kalau dia buat kat siapa. Seekor lembu ni, setiap ekor lembu ni kena ada sijil kesihatan dia, kena perfect, kena everything, permit perjalanan. Barulah jadi. Kita buat 100-200 ekor ni pun kita rasa macam sesak nafas. Bila kita baca dia, hari ni kita buat 1,500 ekor kan, hari ni total 4 hari kita buat 7,000 ekor dalam masa 4 hari. Dalam masa 4 hari ekor. Saya nak ceritakan satu perkara lah. Benda ni, sebab benda ni ada bukti lah ada bukti, dan disampaikan sendiri oleh
orang kata daripada Myanmar. Orang Myanmar sendiri dia komen dalam page, satu page penganjur korban ni, bagi nombor telefon dia, bagi nombor IC dia. Dia kata apa? Ada satu NGO daripada Malaysia, dia tak sebutkan nama lah kan, tapi dia bagi gambar kan, yang memberi donation ataupun memberi korban, lembu korban sebanyak 500 ekor kepada satu orang. Dan dia kata orang ni sebenarnya gangster kat tempat kita lah dan gangster ni dan orang yang ni telah pergi kampung ke kampung dan menawarkan sebanyak satu kampung kita bagi lembu korban 30 ekor. Kampung ni 30 ekor, kampung ni 20 ekor. Betul, sampai 500 ekor. Tetapi dengan syarat, dia kata lembu ni saya tidak bagi, tapi you kena sembelih. Sembelih, pegang poster 7 orang peserta ni. Nama-nama peserta ni tu okey Dan satu kampung ni dia cakap kampung kita, sebab dia tahu orang ni menipu. Dia kata dah sembelih nanti baru kita akan bayar sebanyak RM1,000 seekor. Satu kampung ni walaupun dia kata dapat terima offer 30 ekor, dia kata dia sembelih 3 ekor 4 ekor je, sebab dia orang tak percaya dengan gangster ni, sama ada boleh dapat duit ataupun tak dapat. Jadi kalau kampung ni sembelih 3-4 ekor, kampung ni 3-4 ekor, dia dalam 30 ekor dapat 30 ekor daripada 500 ekor. Dia dedahkan sendiri benda ni, dan benda ni yang menimbulkan keraguan kita, siapa wakil penganjur yang nak pergi pantau. Tambah-tambah tahun ni memang tak boleh pergi. Itu yang menjadi persoalan. Penganjur perlu memberi audit. Audit maksudnya setiap ekor lembu perlu diberikan gambar. Sebab itu yang dijanjikan tu. Setiap ekor lembu, setiap penama akan diberikan gambar waktu sembelihan. Itu yang kita buat di Malaysia juga. Bukan gambar sebelum sembelih atau setelah sembelih. Waktu sembelih. Dan yang tapi kelakar jugalah, sebab lepas waktu korban. Tuan Haji, berkenaan dengan gambar tadi, pasal gambar ni memang itu antara yang selfie. Ya bukan lagi, ini gambar ni. Okey, kita ada dapat aduan sebelum ni bila kita buat masa 5 hari bulan 8 baru ni, ketika kita buat laporan yang pertama berkenaan dengan isu penipuan korban dekat luar negara ni. Ada 2 orang individu tampil kepada kita, dia mendakwa okey, dia rasa tertipu sebab gambar yang dijadikan bukti sembelihan itu diulang pakai kepada peserta-peserta lain. Okey, maknanya dia sebagai peserta, kononnya dia diberi bukti bahawa lembu bahagian dia dah disembelih, tapi gambar yang sama juga telah digunakan kepada peserta-peserta yang lain. Okey, mungkin Tuan Haji boleh komen sikit. Ya, kita pun menerima orang kata pertanyaan daripada orang ramai kenalan kita dan juga ahli kita mengadukan perkara ini disebabkan benda ni orang kata publishkan gambar tu. Dan bila mereka menghantar gambar tu dan kita tahu benda tu bukan Photoshop, gambar yang betul, seekor lembu yang sepatutnya disembelih untuk 7 penama telah digunakan sebanyak 4 kali. Lembu yang sama, nama yang berbeza. Masya Allah, ini satu benda yang sangat tak boleh diterima. Okay. Jadi patutnya ambil lembu yang tak ada banyak corak-corak. Dia silap sebab kita kenal lembu. Betul. Kita maknanya tengok, kalau dia nak menipu pun beli gunalah lembu yang boleh corak dia sama, tak kenal kan. Ini corak dia sama 2 kat sini, 2 kat sini tumpuk. Kita sangat kenal lembu kan. Jadi unta pun sama. Unta yang sama digunakan untuk 4-5 kumpulan peserta. Jadi satu benda yang mengejutkan kita dan kita menimbulkan persoalan ni lah. Jadi bila dia cakap dia buat ataupun penganjur ni buat beribu-ribu ekor, kita pun nak tengok jugalah macam mana rupa korban beribu-ribu ekor ni. Kan kita nak tengok senario sana, sebab kita tahu sana tak ada rumah sembelih yang proper. Dia orang akan sembelih di padang-padang. Seingat saya rumah sembelihan yang paling antara yang paling canggih di negara pengeluar daging tenusuk ini adalah Australia, betul? Dan dia memiliki fasiliti yang agak canggih, yang bagus untuk sebagai pusat penyembelihan kan. Okey, berapa
bila dia kata tadi dalam masa 4 hari 7,000 ekor di Afrika, logik tak dengan fasiliti yang ada dekat Australia tu? Dia kalau di Australia memang fasiliti dia sangat besar kan. Dia punya abattoir dia ratus-ratus juta. Kita tengok memang mudah untuk dia sembelih berapa ribu ekor satu hari pun. Kalau kambing tu saya pernah tengok dia boleh sembelih 20,000 satu hari pun tak mustahil. Tapi persoalan dia di Afrika memang tak ada abattoir yang secanggih ini. Dia akan buat secara manual. Dia tidak akan buat di abattoir. Dia akan buat di padang-padang, dalam hutan, di kampung-kampung dan sebagainya. Saya tak pernah tengok dia orang sembelih kat rumah sembelihan. Even though di Malaysia pun kita punya rumah sembelihan paling besar pun mungkin boleh sembelih 50 ekor je ataupun 500 ekor je sehari. Itu pun 24 jam tu. Kan? So talking about di Afrika memang tak ada fasiliti sembelihan. Maknanya memang tak logik lah. Tak logik. Okey. Dan tak ada pula gambar yang menunjukkan ada 1,000 ekor disembelih. Sebab macam kawan saya di Tanzania macam mana nak tunjuk gambar yang sembelih banyak kalau gambar yang sama tadi kita cakap tu tak? Sebab tahun ni orang penganjur tak boleh pergi sana, tak boleh hantar media, tak boleh. Tapi pada saya, kalau you sanggup terima duit orang untuk buat korban, you kena ada cara macam mana nak. Dia memang nak mipu bila Okey Tuan Haji, sebelum kita sepatutnya dah masuk kepada segmen yang ketiga. Kita pun ada beberapa soalan daripada penonton dekat luar sana melalui Facebook live kita di Suara TV. Sebelum kita masuk ke segmen yang ketiga, kita nak tanya Tok Ki dulu. Kalau kita tengok dalam poster-poster atau iklan-iklan organisasi yang membuat bisnes jahat sangat pula bunyi dia kan. Program-program korban di luar negara ini, mereka menggunakan selebriti-selebriti agama atau ustaz atau agamawan yang ternama dekat Malaysia ini. Apa pandangan Tok Ki sendiri? Adakah mereka ini dieksploitasi oleh pihak penganjur atau mereka ini mungkin terlibat ke atau macam mana? Tok Ki punya saya rasa pandangan. Biasanya dia kadang-kadang zaman sekarang ni selfie kan agung, orang tahan tengah jalan so selfie. Jadi macam-macam membuat cerita. Tapi sekarang ni rasanya sudah tiba masanya yang nak buat korban tu janganlah relakan diri dikorban dengan mudah. Maknanya kena tengok betul-betul, buat semakan. Jadi kita tak mahu nanti sekarang dengan melihat ini orang agamawan yang hebat, dah tentu kita tak kata tidak, tapi maknanya proses itu perlu dilalui. Proses pendaftaran, proses betul ke, ataupun tanya ustaz betul ke ni? Kalau ustaz betul ya ke? Ada tak, saya dulu ada satu cerita, dia ambil imam masjid imam istana tu, penasihat istana tu, dia ambil gambar, orang tu pun tak tahu. Jadi benda ini terjadi. Jadi kita harus mengelakkan apa-apa kaedah yang boleh menimbulkan fitnah pun kita sendiri pun kena bersama-sama. Maknanya kita tak boleh nak biarkan dah okey lah tu. Jangan ambil mudah kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan amalan. Maknanya tak apa, okey aja. Dia kata pasal dia kena niat aja kan. Niat aja pun tak cukup juga. Kalau niat kita tengok orang tu dah memang penipu, kita pun niat. Jadi niat dengan niat kita pun boleh nantikan tertipu. Maknanya di sini balik kepada seperti Tok Ki cakap di awal tadi, kata di samping niat yang bagus untuk beribadah atau menolong orang-orang yang melakukan ibadah, ibadah ini kena diselidik dahululah. Betul. Kan? Kita ada satu soalan daripada kita punya penonton di luar. Dia kata kalau tengok laporan TV3 semalam, Buletin Utama, ada sampai 3 kali nama Tuan Haji disebut Nordin Mat. Dan apa sebenarnya yang terjadi berkenaan dengan tu? Ada satu agensi ada satu badan ni. Sebelum tu sebenarnya pihak kita ada memanggil 2-3, kita ada menghubungi 2-3 pihak penganjur ibadah korban luar negara ini, tapi nampaknya kita tidak mendapat feedback daripada mereka, dan sepatutnya mereka
ialah seadil-adilnya mereka sepatutnya ada bersama kita di sini kan, sebagai timbal balik kepada isu yang kita cakap, tapi kita tak mendapat respon yang baik. Jadi kita terpaksa mengambil Tok Ki dan Tuan Haji sebagai panel kita lah. Okey, berbalik kepada laporan Buletin Utama semalam yang mendakwa pihak Nordin Mat ni, yang disebut 3 kali nama dia ni sebagai fitnah untuk memburukkan agensi atau organisasi ini. Mungkin Tuan Haji boleh ulas sikit dalam masa 2 minit atau 1 minit setengah dalam tempoh masa yang singkat ini. Okey, saya ingat tak nak tanya soalan tu kan. Dah tanya, saya kena jawab lah kan. Okey, semalam memang saya popular tu, okey. Satu Malaysia dengar nama saya 3 kali dalam Buletin Utama tu. Jadi saya ingin menjawab lah sedikit orang kata tuduhan kata saya berniat jahat untuk mencemar nama mereka dalam penganjuran korban luar negara. Dan sebenarnya saya dah jawab dalam saya punya kumpulan. Saya kata kita sebenarnya dapat aduan daripada peserta dan kita bertanyakan apakah benar, dan kita minta penjelasan tentang dakwaan penggunaan lembu yang sama kepada peserta yang ramai. Tapi mungkin lembu twin kot. Lembu kembar tu kan. Tapi Tok Ki, bukan satu, bukan dua, banyak kembar. Dan benda tu kepada kita, kalau kita orang buat ataupun siapa-siapa yang buat program, kalau kita buat orang kata bukti bergambar ni, benda tu yang paling kita tak nak berlaku lah. Sebab ia akan memberi satu persepsi yang sangat buruk. Tapi saya tahu niat mereka adalah baik untuk membuat amal di Afrika, di negara lain dan sebagainya. Betul tak tahu. Betul tak betul saya tak tahu. Niat tu dah nampak baik lah, sebab dia kata dia berniat baik untuk buat. Tetapi kita mempersoalkan bagi pihak ahli kita, bagi pihak mangsa, salahkah kita membuat satu posting bertanya adakah ini benar, dan kita minta penjelasan. Sebab yang terlibat tu duta-duta dia besar, ikon dia besar, ustaz dia besar. Jadi kita nak satu penjelasan daripada mereka. Tapi kalau dan sebenarnya saya sendiri dengan rasa rendah diri, saya telah berjumpa dengan wakil mereka juga sebenarnya petang semalam. Tapi jawapannya, dan saya meminta Tok Ki, saya meminta kalau boleh, saya kata okey, kita jumpa dan kita berbincang hal ini. Maknanya sudah ada perbincangan lah antara pihak Tuan Haji dengan pihak penganjur semalam. Bukan penganjur lah, dia mungkin dia minta wakil dia jumpa saya dan minta saya slow down. Tapi saya cakap kita jumpalah. Okey, berkenaan dengan gesaan dia dalam laporan tersebut, menyuruh Tuan Haji untuk menurunkan semua posting kutukan atau kritikan apa semua tu. So lepas ni Tuan Haji akan turunkan atau macam kalau pihak mereka dapat memberi satu penjelasan yang baik tentang program tersebut, dapat beri audit yang baik kepada peserta-peserta, bukan untuk memuaskan hati saya, tapi untuk memuaskan hati mangsa-mangsa ataupun orang yang bertanyakan tentang persoalan ini. Sebab dia orang yang buat korban, kita hanya menyampaikan. Sebab pada mereka tidak faham sangat teknikal, tidak kenal lembu dan sebagainya. Tapi ahli-ahli GTA ni dia orang kenal lembu. Dia orang tunjuk samalah lembu ni kan, banyak pula tu yang kembar kat Afrika ni. Jadi itu persoalan yang kita timbulkan, dan sudah pasti selagi jawapan ini tidak ditemui oleh mereka dan juga oleh saya, jadi kita kata kita tak akan padam posting tu, dan kita tak akan delete, dan kita tidaklah nak minta maaf selagi benda tu tidak ada jawapan yang maknanya jelas dekat sini pihak Tuan Haji takkan minta maaf, takkan menurunkan segala posting selagi mereka tak tunjukkan segala bukti atau segala audit. Kita nak tengok audit. Okey, itu yang kita nak daripada Tuan Haji sebenarnya, penjelasan atau feedback daripada laporan semalam. Okey, saya dah dapat signal daripada pihak penganjur suruh mempercepatkan majlis kita kerana masa dah makin singkat. Okey, sebelum kita tutup majlis kita nak untuk pandangan terakhir daripada Tok Ki sendiri. Okey, sebagai penggerak PPIM,
apa cadangan daripada PPIM sendiri kepada pihak berwajib atau pihak kerajaan untuk supaya isu ini tidak berterusan, tidak berlanjutan? Ya, paling tidak dia mesti ada contohnya jawatan kuasa kecil lah untuk melihat, untuk menerima maklumat, untuk masukkan data-data yang ada. Contohnya berapa syarikat je ada yang buat korban ni, pun kita pun mungkin tak boleh nak jawab. Siapa yang involved pun mungkin kita tak dapat nak tahu. Ya, siapa yang bertanggungjawab, apa penasihat agama yang mereka, siapa yang mereka ambil. Jadi dan pengalaman mereka supaya dapat mengelakkan. Kerja kita adalah untuk mengelak daripada terjadi kita ni terkorban dengan penipuan orang. Jadi kita kena faham, jangan korban ni semata-mata korban saja. Korban ini adalah kita juga kena berkorban, bekerja bagi menentukan penipuan atau kemungkinan penipuan itu dapat dikurangkan. Mungkin nak kurang semua mungkin sukar, tapi yang boleh buatlah. Maknanya mungkin kalau kita cerita daripada 500 ekor turun kepada 30 ekor tu rasanya terlalu banyaklah kita terkorban. Jadi kita kena cari kaedah. Dan saya rasa autoriti di luar sana dia kena mewujudkan satu SOP, satu checklist yang membawa kekurangan kepada kemungkinan ini. Saya tak nak kata okey kau tak usah buat lah di luar negara tu, tapi tak boleh lah, pasal kita nak cerita pasal kebaikan, nak mantu, tapi nak kena betul lah kaedah dia. Benda lain ada kaedah mengurangkan penipuan. Jadi dalam ibadah ini pun tentukanlah ini. Maknanya kata kunci dari situ SOP lah daripada autoriti sendiri ya. Okey, berkenaan dengan tadi Tok Ki kata bila nak buat SOP tu kenalah melibatkan pihak-pihak yang expert dalam bidang ni kan. Okey, jadi kalau sebelum kita mengakhiri kita punya majlis ni, terakhir buat Tuan Haji berkenaan dengan SOP. Pihak Tuan Haji sendiri bersedia atau tidak sekiranya pihak berwajib memanggil Tuan Haji untuk sama-sama duduk dalam sidang yang sama untuk jawatan kuasa untuk membincangkan SOP seperti yang dicadangkan oleh PPIM tadi? Saya sangat bersetuju dengan in fact itulah yang kita sangat harapkan, supaya kalau boleh Tok Ki melalui persatuan pengguna sendiri bawa perkara ni sampai ke atas. Benda ni dah lama Tok Ki yang kita harapkan. Cuma setiap tahun kita highlightkan isu ni tapi dia tak meletup. Tahun ni terima kasih Tok Ki. Saya harapkan benda ni, orang kata kita tak menghalang langsung untuk orang buat korban di luar negara, langsung tak menghalang, tapi kita mengharapkan ada satu SOP, ada jawatan kuasa, ada auditnya, supaya hak orang yang nak buat korban tu, hak pengguna tu tidak diabaikan segitu saja, tidak discamerskan oleh orang kata di luar sana. Mungkin penganjur tak berniat, dia kata okey lembu RM1,000 seekor, dia orang cakap dia pun hantar 1 juta untuk 1,000 ekor kan, tapi tak tahu dibuat oleh tak dibuat. Jadi kita nak, kita kalau boleh kita nak supaya orang yang orang kata penganjur ni dia dapat khidmat macam cakap panel syariahnya, panel livestocknya. Kita bersedia, ahli GTA pun ramai yang pakar-pakar untuk membantu, bersedia untuk membantu mereka untuk buat korban luar negara. In fact untuk spesifikasi supaya mereka yang buat ni faham macam mana nak pilih ternakan, macam mana nak organisekan operasi itu yang secara logiknya. Jadi kita cakap kalau boleh penganjur tu buat ikut kemampuan dia lah, untuk dia memantau, untuk dia dapatkan audit. Kalau ambil sampai ada yang 10,000 ekor, saya pun terkejut juga kan dengan numbers tu kan. Memang dia orang mengaku dia orang 10,000 ekor buat korban, tapi minta gambar, minta audit, tunggu sebulan baru kita boleh dapatkan. Tak tahu lah sampai sekarang peserta-peserta tu ramai yang belum dapat gambar ataupun bukti. Yang dia orang dapat mungkin sijil sajalah. Jadi kita sangat berharap sijil mudah sikit sangat, sijil sekarang. Jadi kita sangat berharap, saya bawakan perkara ni bukanlah untuk kepentingan peribadi, tapi lebih kepada kepentingan semua orang yang supaya sedar ataupun supaya aware macam Tok Ki cakap tadi, supaya tahu bila mereka buat korban, mereka kena tahu hak mereka untuk betulkah korban ini dilaksanakan. Baik. Dan semua orang akan
gembira dengan keputusannya nanti. Okey, baik Tuan Haji. Maknanya kita boleh rangkumkan dekat sini bahawa semua pihak sebenarnya main peranan dalam isu ini. Kalau daripada pihak Tok Ki sendiri tadi, dia kata peserta sendiri perlu memainkan peranan juga untuk menyelidik, untuk menilai penganjur-penganjur yang terlibat, dan di pihak GTR sendiri berkaitan dengan SOP, peranan autoriti supaya isu ini dapat dikurangkan. Baik, kita nampaknya masa kita dah tamat di sini untuk topik kita pada malam ini, iaitu ibadah korban luar negara, persepsi atau realiti. Sama ada ibadah ini betul-betul realiti atau persepsi, bergantung kepada penonton di luar sana untuk menilai sejauh mana ianya menjadi sebagai realiti ataupun persepsi semata-mata. Okey, apa yang baik itu datangnya daripada Tuhan Yang Maha Esa, dan apa yang tidak baik itu atau kekurangan itu, segala kekurangan itu datangnya daripada kami sendiri, pihak penganjur sendiri. Saya mewakili pihak penganjur. Okey, saya harap kepada penonton semua teruskan bersama dengan Suara TV. Ikuti kami di Facebook Suara TV, Twitter, dan subscribe channel Telegram kami. Assalamualaikum dan selamat malam sebagai penutup pada malam ini.